Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara Yang berhormat Datuk Wira Osman Muhammad, Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Kita jumpa lagi Datuk YB yang jumpa saya kali kedua lah. Hari tu dekat Masjid Selat Melaka kan. Wah, saya kalau tersebut Selat Melaka saya akan pandang atas. Nak tengok kipas sini basah tak? Sini tak ada kipas basah, lampu basah kan. Itu juga yang bahagia Datuk Haji Masyiran Abu, Timbalan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2. Berapa imam sini? Imam 3. Pegawai syarak, barisan hulu balang Jawatankuasa Masjid Saidina Ali. Tidak saya lupakan juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berhimpun beramai-ramai untuk membicarakan satu topik yang menarik, iaitu bicara cinta Rasul. Punya hebat ya kan. Dah berapa lama dah, sebulan lebih dah Maulud, malam ni masih lagi bicara cinta Rasul. Kalau saya ceramah kat Johor, saya kata tak dapat dah, saya dah penuh, bulan 5 baru ada. Tak apa, di Johor Maulud sepanjang tahun juga. Jadi malam ni bukan Maulud pun, sebab kalau nak ikutkan tiap-tiap kali ceramah, tak kira lah ceramah hari apa, yang buat kat masjid semua mesti cerita pasal Rasul. Tak dapat tidak mesti cerita pasal Rasul. Tak adalah manusia lain, sebab manusia yang paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut pasal manusia hebat, kalau kita tengok Nabi kita ini adalah contoh ikutan terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah tu adalah contoh ikutan terbaik. Tak ada dah pun lain nak ikut dah. Tak adalah siapa yang kita nak ikut. Nabi lah yang paling terbaik kita nak ikut. Kalau abah kita tu baik, kita ikut. Biasanya kalau abah kita ikut Rasul, baiklah. Macam tu lah kiranya. Bukan ikut abah kita pun, tapi abah kita aja berdasarkan ajaran Rasul, mudah-mudahan. Kadang ada orang dia semayang pun dia ikut macam mana ayah semayang, tapi tak pernah nak belajar dengan proper. Tanya imam, betul tak macam ni imam? Katakan, jangan sogan-sogan nak belajar kan. Jadi tak adalah saya paling bahagia sekali nak ceramah kat sini. Memang sangat bahagialah bila masuk ramai betul orang malam ni. Cuma yang tak datang tetap lagi ramai lah kan. Macam tu lah kan. Yang bila yang datang ramai. Saya pergi Melaka, Johor tak pernah tak ramai dah, insyaAllah. Terima kasih banyak lah, menyebabkan saya berdoa lah nak bercakap. Macam tu lagi. Nampak macam tak berdoa ya. Tapi petang tadi dapat kuih keria tu, sedap betul. Pandai orang Sungai Udang tu. Osah sedap ya. Dapat saya sabut tu dapat tunai tu, saya tak tahulah kat tepi masjid tu ada jual. Belalah dia pergi Bali kan. Saya sabut. Tu dia Bali kan. Jadi Nabi kita ni hebat. Kalau kita sebut sibuk lah kan, tak adalah yang paling sibuk. Nabi kita paling sibuk dalam dunia. Kira kalau sebut Datuk Speaker sibuk lagi Nabi. Sebut YB sibuk kan, sebut Montori sibuk, tak, Nabi lagi sibuk.
Yang mana sibuk kita tak boleh lawan Nabi tu. Nabi dalam nak cerita-cerita pasal Islam, Nabi berapa orang sepanjang hayat Nabi 63 tahun tu, Nabi berapa orang? Lebih 80 kali. Tanya kita punya pemimpin berapa orang cakap. Nabi boleh berapa orang? 80, lebih 80 kali sepanjang hayat Nabi. Dah lah 80 kali. Nabi boleh lagi ada masa sampai mendidik isteri dan anak-anaknya, membentuk keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Nampak? Sakinah, mawaddah, warahmah. Dapat dah. Kita kenapa keluarga bercerai-berai? Sibuk sebenarnya, terlampau. Apa yang sibuk? Perang pun tidak. Dah lah sibuk berperang yang bini. La ilaha illallah. Dah lah perangan bini lah menang tu salah tu. Kan? Tu yang tak terayut kan. Saya dah cek tau, memang semua macam tu kecuali negeri Melaka. Jadi Nabi kita ni, hebatnya Nabi kita tu sebab kita masih lagi sampai malam ni masih bicara cinta Rasul. Sebab itu kita selalu sebut nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut nama Nabi, kita selalu sebut. Tu sebab kita sebut nama anak kita, sebab kita selalu sayang tu. Kadang-kadang nama anak lain pun tersebut nama anak yang kita sayang tu. Alung pula. Mana sayang dekat Alung tu. Teringat dia, walaupun berapa kali nama orang lain mesti nama Alung sebut dulu. Maknanya teragak dekat Alung tu. Macam tu lah. Tapi nak bagi tahu kan, kalau nak sebut nama, kalau sebut nama penuh. Sebut nama penuh. Kadang-kadang kita bila marah anak kan, kenapa anak tetap degil? Sebab kadang bila kita marah anak, nama dia tu kita tak sebut nama gelaran dia. Man, tu bukan nama dia, tu nama gola-gola. Nama penuh tu. Kalau nak bagi dia dengar cakap kita marah tu kan, pandang mata, sebut nama penuh. Syamsul Amri Ismail, dengar sini mak nak cakap. Contoh. Biar dengar roh-roh atau peranjat. Dia pun pandang. Iya. Ini nama Sulaiman, Leman panggil. Kan nama Zaleha tinggal leha, yang kadang ha. Kan Rogayah, Gayah tinggal. Ada yang panggil Rok. Yang nyampah lah dengar kan. Yalah. Kan. Punya hebat Nabi kita. Nabi jangan kata sekarang. Nabi dah tak ada kita sebut. Masa Nabi ada memang lagi disebut-sebut. Sebelum Nabi lahir lagi dah disebut nama Nabi kita. Pernah Nabi Musa berburak dengan Allah. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, barang siapa mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman kepada Ahmad, nescaya akan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupanya nama Nabi di langit digelar sebagai Ahmad, di dunia ni sebut sebagai Muhammad. Siapa yang nama Ahmad tu nama Nabi tu, jangan dioto-oto nama tu. Ahmad tempe, Ahmad basikal, jangan tu tukar. Pada Ahmad lah kan. Jadi anak kita tu kalau kita sebut nama penuh ya. Nabi pernah dalam satu hadis Nabi sebut, andai kata Nabi Musa masih hidup dan ada orang mengikuti ajaran Nabi Musa dan meninggalkan aku, nescaya dia adalah sesat. Walhal seandainya Nabi Musa masih hidup dan dia mensaksikan tentang kenabian aku, Nabi Musa pun akan ikut aku. Macam tu lah Nabi sampai cakap macam tu. Mana nak tunjukkan bahasa akhirat besok pun kan, ramai Nabi-Nabi, para anbiya dan mursalin semua minta nak jadi umat Nabi. Sebab tahu betapa spesialnya Nabi kita. Tapi tak dapat. Kita tak minta tapi dapat. Itu sebab kita kena sebut syukur banyak-banyak. Sebab bayangkan waktu perjalanan yang peristiwa Isra Mi'raj tu, Nabi naik ke langit menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, dongakkanlah kepalamu wahai Muhammad dan bermohonlah. Nabi kita tak minta apa pun. Nabi semua sebut kelebihan Nabi lain. Nabi Ibrahim macam ni, Nabi Sulaiman macam ni, Nabi Idris macam ni. Sebab Nabi kita merendah diri. Nabi kita dengan Allah pun tak ada gelajah dah.
Nabi kita rendah diri, seolah-olah sorahlah ke Allah Ta'ala, apalah yang terbaik, bagilah. Maka Allah beritahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Allah Ta'ala declare Nabi kita kekasih Allah. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Kita ni sebaik-baik umat, tapi relax macam tak rasa apa-apa, malahan macam tak layak nak jadi umat yang terbaik kadang-kadang. Apa tak khabar sayang Nabi, khabar cinta Nabi, tapi perangai la ilaha illallah tak sama macam yang Nabi ajar. Nabi suruh mentauhidkan Allah. Kita kalau tanya mentauhidkan Allah, tak, ya memang tak ada Tuhan lain, memang Allah ada. Tapi time maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar aku jadi penunggu. Macam mana time maghrib tengok drama? Kan 7.2 juta rakyat Malaysia menyaksikan 7 hari mencintaimu. Waktu bila? Maghrib. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerem motor lagi nak bagi koring air. Macam mana? Waktu azan leka dengan telefon. Berapa ramai orang Allah Akbar, Allahu Akbar, terperanjat, ya Allah, dah azan dah, weh semayang. Berapa ramai macam tu? Yang banyak Allah Akbar, Allahu Akbar, weh dah masuk tu dah, okeylah, sampai hari ni je. Ya ramai macam tu kan. Mentauhidkan Allah, Nabi ajar kita. Betul ke tidak kita mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah ke tidak, katanya. Kerana bila saya sebut macam tu, masing-masing dah tak berani. Tak yo pula lah. Sebab diangkat sebagai umat terbaik. Dalam umat terbaik diberi keutamaan pada kita. Akhirat besok kita ni akan jalan dulu, hisap dulu. Kemudian Nabi juga dikurniakan panji liwaul hamd, yang mana para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul semua akan bernaung di bawah panji yang sama. Nabi kita ketua. Itu sebab semua minta, biarlah kami jadi umat Muhammad, biarlah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Itu sebab Nabi sayang kita. Nabi minta, ya Allah, janganlah bagi umat aku umur panjang-panjang. Sebab apa Nabi? Kalau ikutkan sayang, tentu dia minta biar panjang umur umat aku, kan? Tak, Nabi kata jangan bagi umat aku umur panjang. Sebab dia sayang kita lah, dia kata jangan umur panjang-panjang. Sebab sadar diri hidup tak lama. Sebab dia kena umat dia, sesungguhnya umat dia ni panjang cita-cita. Kalau dah panjang umur, lagi panjang dia nak. Dalam satu hadis Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Kalau tidur kan, tidur tak pernah cukup. Kadang-kadang tidur cukup-cukup. Makan pun tak pernah cukup. Makan cukup-cukup, tak cukup dengan air gelas besar. Makan pula klepot, asam podek, klepot pokok besar, bersambung. Okey, asam pedas gila. Kan, mantan darah kojo gitu. Dah habis tu dilapun ni pula coconut shake beratur panjang. Orang Melaka pun heran, apa ke gila ni beratur nak minum air kelapa. Kan beratur panjang beli kuih keria. Kan memang iyo itu hakikat nampak tak? Itu sebab Nabi minta umur jangan panjang-panjang, sebab kita dah boleh agak umur kita. Bagi umat ni agak-agak, oh tak adalah, umur aku takkan sampai 100 dah, kita boleh agak-agak macam tu lah. Kalau 80 tu, kalau 60 tu kira normal lah, 70 tu ekstra, 80 bonus, 90 gegar vaganza. Kalau 100 tu dah jadi manusia tertua ke atas muka bumi ni.
Kalau ada lah orang tua kat sini nak masuk pertandingan itulah kan, nyanyi tu, yang tua tu, kilauan apa tu, macam tu lah kan, boleh sebut kan. Escort dia ramai-ramai, sumbangkan van jenazah sudah naik tu. Tengok tergamak tak ada pergi nyanyi cakap. Meraung-raung bila terkeluar tak sadar untung tu. Dah tua dah. Van jenazah tu paling senang nak bagi orang sadar. Ya. Tu sebab orang yang tak puasa tu dibawa masuk dalam van jenazah. Terperanyat ni. Iya. Tarasak kita pun nak balik raya tak ada kereta, takkan ada kita jumpa imam nak pinjam van jenazah. Mam pinjam van boleh tak mam? Kalau tak pakai tu kan. Harap-harap tak ada orang meninggal 2 hari ni nak balik kampung. Tak ada dah. Kalau dibawa balik sila-sila mak meninggal terperanyat tengah van jenazah tu masuk. Kan? Macam kisah seorang driver taksi itulah. Driver taksi. Dia baru hari pertama bawa taksi. Lepas tu ada budak tu naik taksi, dia tertinggal ambil duit dia pegang bahu driver taksi tu, berpusing kereta tu. Dia pegang bahu berpusing. Apa kena tuan? Allahu Akbar. Ni hari pertama saya bawa taksi. Selama ni bawa van jenazah teh. Jadi dia terasa macam bawa van jenazah ni. Dia terperanjat ada bila dia menopuk tengah belakang. Aduh kan. Tu sebab saya kalau apa-apa cerita paling senang tu ingat mati lah paling senang hidup kita. Sebab apa? Bila ingat mati kan senang kita nak mentarbiah orang. Saya cakap lah, orang ingat mati ni politik okey, ekonomi okey, sosial pun okey. Yo. Ingat mati jadi ahli politik. Politik ni bukan mentori tau, bukan wakil rakyat. Ketua kampung pun politik, ketua lorong politik, pengurusi pentadbiran masjid itu pun politik. Pengurusi Persatuan Ibu Tunggal politik juga. Pengurusi persatuan apa tak kisahlah. Pagi tadi kelab waris saya camah kat kelab waris. Itu pun politik. Apa-apa persatuan semua politik. NGO politik. Jadi bila kata politik tu kan semua ada amanah. Jadi kalau kita ni ingat mati, kita takkan buat benda yang bukan. Tentu juga dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, kalau betul kita ingat mati, macam mana yang Nabi sarankan kita, ingat mati bukannya kata suruh minta mati, ingat ya. Aku ni boleh mati bila belum masuk, jadi kita bersedia. Kan? Ingat mati ekonomi pun okey, kita takkan menipu dalam berniaga. Takkan menipu orang pergi umrah tu. Tu yang orang kena tipu, yang pergi umrah tu 4,000 tu kan. Dia bayar 4,000 lagi 3,000 ada datuk sponsor. Untuk pengetahuan tuan dan puan-puan sekalian, datuk datin, menipu pergi umrah ni bukan tu satu, berlambak setiap tahun. Ramai-ramai orang menipu. Sebab apa? Tak ingat mati. Ada orang tu minum arak dengan kawan-kawan ni, minum arak. Yang seorang tu mabuk betul, tiba-tiba berbuih mulut dia. Berbuih. Nak mati benar lah. Kawan yang lagi dua, pahal. Sampai tu yang seorang tu macam tersadar sikit lah, bawa mengucap teh. Dia dalam mabuk-mabuk tu teringat dia, bawa mengucap. Bila dia suruh kawan dia tu mengucap, nak air, minta air lagi. Terperanjat dia, akhirnya mati kawan tu. Terperanjat dia. Allah Ta'ala tunjukkan dekat kawan yang lagi 2 orang tu betapa teruk orang kalau ada gogok air tu. Yang mana dalam saat macam tu kritikal, setan berjaya pujuk dia supaya minta lagi arak tu. Ada 4 orang tu pergi kelab malam. Kisah benar ni, bukan kisah buat-buat ni tak. Pergi kelab malam, yang kawan tu cari parking, yang 3 orang masuk dulu. Muzik dah mula. Baru nak joget, mana kawan kita tak naik, telefon tak angkat, dia pun turun. Apa hal ni, turun pergi tengok. Kereta menyalur je. Buka pintu, kosan dah meninggal kat dalam kereta. Dia pun terfikir, kereta meninggal tengah berjoget di channel. Terfikir. Bab mati ni tiba-tiba ya, buka YouTube tu je tengok sudden death. Berapa ramai orang mati tiba-tiba. Tu yang laki bini yang meninggal kena himpok kat tiang tu. Dia pun tak sangka. Cuma tak interview lah, orang dah mati mana ada interview kan.
Akhirat soalan interview. Tak ada siapa sangka tu hari dia terakhir. Anak-anak tak sangka melambai mak ayah keluar tu, itulah kali terakhir. Tak sangka. Yang naik bas ekspres tu, semua mengucap panjang ni, baca Yasin semua naik bas ekspres kan. Tiba-tiba dah terlajak, tiba-tiba dah terlangsung ke Gaung, tiba-tiba dah langgar divider, tiba-tiba macam-macam. Hari ni bagi signal kat kita, nyawa ni kan, ya Allahu Akbar. Tu sebab ulama dulu cakap buta yang sebenar-benar buta adalah orang yang tak nampak kematian depan matanya. Siapa berani garanti? Segala setakat tengok sagi nafas, rasa sampai pagi esok sampai lagi ni, siapa berani cakap? Cakap lah, berani tak? Tak berani dah. Termasuk yang bercakap ni. Iyo, ingat handa mana? Tak ada dah. Mana ada handa? Kan? Kalau kita tengok apa yang berlaku pada akhir-akhir ni, orang dah mula dah mengadu domba, bergaduh-gaduh sanun, bergaduh-gaduh sini, ini tak betul, ini tak betul, semua tak betul. Fitnah dah makin banyak keluar. Inilah tahun, tak ada tahun lain dah. Inilah tahunnya, tak lama lagi sampailah musim tu. Tiba-tiba cerita orang ni keluar, semua gila nak jadi ketua belakang. Masa tu dia lah nak jadi wakil rakyat, ni nak wakil rakyat. Tak ada gaduh. Kalau ada disebut ini nama itulah deh. Allah Ta'ala tentuan. Sorah kat Allah Ta'ala, sudah. Bergaduh apa yang kita bergaduh kat masjid ni pahala pula. Kan? Ke tampik ibadah jangan nak politik-politik macam tu ya. Ya. Baik kita sama kita. Pelang raya sok pangkah bona lah. Kau menyampah dengan calon tu pangkah muka ya. Langsung dirosak. Payah benar kan. Ya, zaman fitnah. Kalau kita tengok kan, Nabi ajar kita. Pertama tadi mentauhidkan Allah, yang tu kita nak buat. Yang kedua Nabi ajar kita apa? Nabi suruh kita taat kepada syariat Islam. Taat syariat Islam makna undang-undang Islam, apa juga lah peraturan-peraturan berkaitan dengan Islam, amal dalam hidup kita. Sebab kita kata kita sayang Nabi, baca balik nanti baca balik khutbah wida Nabi, apa Nabi pesan kita buat lah. Nabi tu khutbah wida Nabi kebanyakan dalam tu semua pesanan Nabi. Baca balik, termasuklah buat baik pada isteri, buat baik pada anak, semua Nabi pesan. Hari ni kadar penderaan meningkat 20%. Penderaan siapa? Penderaan suami. Heran tak? Isteri dera suami hari ni meningkat 20%. Ini sangat membimbangkan penceramah. Kan? Ya. Kan? Kadar penderaan suami meningkat. Oi, anda orang perempuan hari ni, dia punya semangat keperwiraan semakin tinggi. Dia kan dah mula bunyi-bunyi menuntut hak kesamarataan. Kan dah mula bunyi nak dapat hak yang sama. Dia kata, kenapa perempuan tak dapat hak yang sama? Memang tak boleh sama. Laki dah ada tompek, perempuan dah ada tompek, nak minta sesama buat apa? Kalau betul nak sama boleh. Perempuan berapa ramai nak jadi buruh? Angkat tangan. Buruh kasar tengah, berapa ramai orang perempuan nak jadi buruh kasar? Cakap. Tak ada. Hutang kedudukan nak sama, hutangnya nak sama. Tak. Ada tompek kan? Macam perempuan jadi ketua boleh, tak ada masalah. Ada tompek macam itulah kira. Sampai perempuan nak jadi ketua keluarga macam mana pula? Yang lelaki jadi sumi rumah tangga. Dia bukan suri dah, sumi. Sebab dia suami, sumi rumah tangga. Lepas ni suami lah yang basuh apa semua, layan anak semua, dia salam bini kerja elok yang nanti abang masak ya. Rindu sangat, janganlah balik lambat. Jantan ni. Yang bini pula, tengoklah nanti. Laki bini baru tahu paning kan. Ya, tak ada lah tompek Saya tengok ada seorang pengetua tu menggarang dekat sekolah. Dia profesional. Itu dia dah setuju laki bini, lain lah. Laki bini setuju. Laki dengan bini cakap kat sekolah, bini yang ketua. Sebab laki tukang kebun sekolah tu. Kat rumah abang ketua.
Tak ada nak kacik-kacik hati dia. Betul ke ni bang? Ya tu. Kat sekolah usah betul, memang orang tak perasan tu suami dia. Mat sini mat, angkat pasu tu bawa sini. Mak pengetua. Mat, angkat pasu tu sini mat. Dia pun bawa tuk bawa. Sini ya puan. Ha situ. Terima kasih mat Sama puan, keluar. Memang orang tak boleh baca tu suami dia. Sampai ke rumah turn suami pula. Assalamualaikum abang. Contoh, maaf lah bang kalau abang terasa kat sekolah ni. Tak apa, tolong gantung dengan jaket abang. Baju tukang kebun. Ya, tu sebab cerita tadi ada tompek tapi janganlah garang bona orang perempuan jadi ketua, kan? Nah, tu sebab hari ni kan masyarakat kita ni kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Mana yang Nabi sayang, kita kena sayang sebab kita ikut Nabi. Apa yang Nabi buat, kita buat. Sebab tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat adalah benci dunia, melainkan diambil sekadaran untuk jadikan bekal untuk akhirat nanti. Kereta besar dunia kereta besar ni, tapi kalau guna untuk pergi beribadah, pergi masjid dan sebagainya, maka jadilah dia sebagai benda yang bermanfaat sebagai bekal untuk akhirat nanti. Handphone dunia, tapi guna untuk komunikasi, rapatkan hubungan satu dengan yang lain. Gunakan telefon untuk simpan nota-nota ceramah contoh. Guna handphone untuk letak nota-nota penting, maklumat ilmu dan sebagainya, ada faedah. Buka YouTube dengan ceramah-ceramah agama, cari majlis ilmu, kan? Buka laman sesawang untuk cari maklumat-maklumat berkaitan dengan ilmu, ada faedah. Tekan laman web, tengok gambar-gambar yang bukan-bukan, cerita porang. Tahu cerita porang? Cerita yang gitu-gitu tu, berporang daripada mula sampai habis. Dia biasa dialog tak banyak tu, mengorang banyak. Faham? Dah mula berkorut dengan perempuan, cerita apa pula tu? Tak faham, tanyalah ke kawan. Kan? Tengah tengok cerita tu, sekali lagi paling senang, ingat mati. Tengah-tengah tengok mati macam, malu tengok tak peranjat pula, tak pernah tengok. Zab Allah dah. Tangkap jantung, terlepeh telefon. Yang anak lah pegang, kenapa tengok telefon sebelah tu, amboi kan. Malu tak? Malu. Tu sebab saya kata ingat mati. Kalau ingat mati yang ekonomi tadi, tak nipu dia berniaga, tak nipu dia timbangan, kan? Kalau begitu juga dari segi sosial, kalau dia ingat mati, dia akan baik dengan semua orang. Tak ada nak gaduh-gaduh dah, sebab dia fikir dia boleh mati, dia boleh masuk. Dia bergaduh kan, lantarlah dan takkan maafkan dia. Mati, lepas cakap dia mati. Dah lah tak maafkan dia, mati pula, tergantung dua-dua. Macam mana nak settle? Dah mati. Tu bahaya. Jadi kita fikir nak baik-baik kalau kita ingat mati, kan? Kita mungkin tak syirik pada Allah, kita mungkin tak tinggalkan solat, kita mungkin tak zina, kita mungkin tak minum arak, mungkin kita tak makan harta haram, tak makan riba dan tak derhaka pada orang tua. Tetapi kita ni ada satu masalah yang paling besar dalam masyarakat kita adalah dia tak syirik, dia tak zina, dia tak tinggal solat. Alhamdulillah, haji pun pergi 2-3 kali, dah pergi umrah mak. Tapi ada satu masalah, kita tak terlepeh daripada bersangkut buruk dengan orang lain. Itu masalah kan. Imam Syafi'i kata, inilah zaman yang mana orang boleh tak suka orang lain walaupun tak kenal orang tu. Inilah zaman. Pelik tak boleh. Nabi tak ajar tau. Nabi sayang isteri, kita pun sayang isteri. Nabi sayang anak, kita sayang anak. Nabi sayang keluarga, kita sayang keluarga. Nabi sayang sahabat, kita pun kena sayang sahabat. Siapa sahabat? Jemaah-jemaah ni semua sahabat kita, kena sayang juga. Dan yang paling penting hujung tu Nabi sebut, Nabi sayang siapa? Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Tu Nabi sayang. Apa hal pula kita nak benci orang sedangkan kita tak tahu? Entah-entah dia berpegang teguh pada syariat Islam, apa hal kita nak benci dia?
Nabi tak kata boncilah dia kalau dia tak sama pahaman politik dengan kau. Nabi tak ajar. Kau boncilah dia kalau dia ni tak ikut imam yang kita suka. Nabi tak ajar. Boncilah dia kalau dia tak sokong kau waktu pemilihan ke pengurusi ibu tunggal. Bergaduh nak jadi pengurusi ibu tunggal. Contohlah. Nabi tak ajar. Nabi suruh baik semua orang, kasih sayang, cinta mencintai satu dengan yang lain. Dan Nabi sebut setiap muslim adalah sama. Yang membezakan cuma amal yang soleh dan juga ketakwaannya kepada Allah. Itu sebab senang ni nak dapat ketakwaan ni. Jalannya tak ada jalan lain. Ibadah banyak-banyak, datang masjid, datang surau. Tak ada tempat lain ni dah. Iya, pergi masjid, pergi surau. Alah, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Betul siapa yang cakap tu. Tapi ada harapan baik. Pergi disko belum tentu li tak elok. Memang iya, tapi belum pernah li orang sembahyang jemaah tengah tempat berjoget tu. Jadi ada harapannya tak baik. Itu sebab siapa yang dapat pergi masjid, syukur, alhamdulillah, doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dalam diri kita istiqamah untuk ibadah. Bukan senang tu orang nak istiqamah ni. Kalau dapat kita melazimkan diri kita pergi masjid setiap hari, maka kita akan rasa pelik kalau tak sembahyang jemaah kat masjid. Aduh, malam ni macam mana? Balik kampung kan, awak dah biasa sembahyang jemaah. Aduh, ke kampung, masjid jauh tak? Tanya masjid jauh ke tidak? Ada seorang lelaki tu, perangai nek moyang pelasit tapi dia nak kahwin dengan perempuan tudung labuh. Dia kalau boleh nak perempuan tudung labuh kat perempuan lain tak nak. Dia dah lama di peteng pula. Dah lama dia target satu perempuan tu. Tu bahasa tu hulu sikit tu. Nampak perempuan tudung labuh, ya Allah suka tengok perempuan ni. Dia pun pergi. Saya nak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan tu tunduk. Perempuan baik. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Allahu Akbar. Macam ni perempuan dah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, betul ni saya nak kahwin. Ya Allah, nanti kena tanya mak dengan ayah saya tak dapat bagi jawapan. Orang budak baik macam tu lah, tak dapat bagi jawapan. Boleh mahayat awak mana? Dekat sana ya, kampung sini. Bawa saya pergi. Perempuan tu jalan ke depan, dia jalan ke belakang. Teringat dia mari dengar ceramah kisah Nabi Musa. Jangan jalan belakang perempuan, terganggu pandangan mata. Dia pun cakap, assalamualaikum. Salam. Bagi saya jalan di depan, takut terganggu iman saya. Yang perempuan tu pula, ya Allah, apakah ini jodoh aku? Dalam hati. Jalan. Dalam berjalan tu dia sambung berbual. Saya nak tanyalah tu. Ayah awak kerja apa? Dah tak kerja, pencen. Oh, pencen. Ayah awak pencen apa? Pejabat agama. Pejabat agama? Dah mula dia risau. Dia jawatan apa? Biasa-biasa. Tapi sekarang dia buat apa? Tak ada apa-apa lah. Sekarang ni ayah imam satu kat kampung ni. Lagilah dia comel. Imam satu. Wah, kacau ni. Macam ni lah dia kata. Rumah awak mana satu? Tuan yang bumbung biru depan tu. Tak apa, awak tunggu sana ke nanti kejap lagi saya datang. Dia keluar balik. Dia pergi mana? Cari jubah, cari serban. Nak jadi menantu imam lain cara. Dia pun datang. Dia bukan tunduk, dia nak menyarap depan orang tua. Salam, cium tangan, berjilat. La ilah lapakono budak ni, ya Allah, taruh perangai tu. Cakap-cakap pahal datang ni tu. Macam ni pakcik, saya berhasrat nak menjadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang agama ni senang pertimbangan ni. Macam ni lah. Kalau dah jodoh anak pakcik terima tu. Senang orang agama ni. Bukan kosan ni. Semua orang kat kampung tu tak berani nak try pinang anak tu. Sebab anak imam. Dia lah datang tu tanya, lulus tu serta merta. Orang lain punya fras nak gantung diri lah. Kenapa lah dan tak try dia dapat. Rupa dia ni jahil. Semayang tak roti.
Jadi setiap kali waktu semayang dia pergi masjid. Bapak mentua pun pergi masjid time bertugas je. Dia tiap-tiap waktu pergi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, 5 waktu komplit. Sudah bapak mentua dah goram. Malam ni maghrib tak payah pergi masjid, semayang ke rumah. Lepas tu bini yang pesan, bang jaga-jaga bang. Kenapa lah? Abah kalau semayang ke rumah tu takut-takut suruh abang jadi imam. Tak ada dah. Abah imam satu, dia lah imam. Kalau abang pula, saya ingatkan aja. Malam tu masuk maghrib, abah azan kat Serambi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini pandang macam ni, jaga-jaga je. Dia fikir tak apa, nanti kan komat kan dia komat je. Baru dia nak komat, tahan kepak mentua, tak payah. Ayah komat, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Dia pandang bini lagi. Dalam hati, mampulah dah ni, mampulah dah ni. Lepas tu jadi imam. Saya ke bah, kau lah jadi imam. Jadi imam. Tak ada orang lain. Siapa lagi jantan rumah ni? Yalah, dia pun pergi depan. Bapak mentua belakang sekali bini dia dengan mak mentua. Dia pun Allahu Akbar. Lepas tu senyap ya. Taklah bunyi setengah jam bapak mentua nunggu. Tak bunyi panjang botol doa iftitah tu. Fatihah pun tak sampai ni tu. Sudah dia pun agak ramai, abah pun la ilaha illallah. Hei, tak tahu dah la ilaha illallah dah. Kenapa pula? Nervous. Dia bagi alasan nervous. Kau duduk belakang. Sudah bapak mentua jadi imam. Bila bapak mentua jadi imam, Allahu Akbar. Dalam hati pak mentua, aku kena cuba dia ni. Dia nak try menantu boleh botolkan dia tak? Kalau salah boleh ingatkan tak? Kalau terlupa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mali dia ke belakang pula kono tu ni mali. Aduh hai. Mali. Sudah bini kat belakang dah goram, dicuit pinggang laki Zabliki yaumiddin. Bapak mentua senyum, tahu pun. Maliki yaumiddin. Sampailah waladdallin amin. Dia try pula yang paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dari situ. Menantu tadi mali ni nak pula deh tu. Ayo. Sudah bini yang cucuk pula sekali lagi. Zap, abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Payah bona. Aduh, tak tahu nak macam mana. Nak kena ada ilmu. Itulah deh, belajarlah kalau tak tahu kan. Ya. Kan. Apa sangka-sangka. Itulah kadang-kadang kita tengok orang tu tak tahu bukan sebab dia tak nak, bukan dia tak tahu sebab dia tak nak belajar. Kadang dia tak ada peluang belajar. Macam kita pergi ke Moja kan, pergi ke Moja. Saya yakin ada saudara kita kat sini pun dah pernah pergi ke Moja. Cuba tengok orang sana. Susah. Dia miskin segala-gala. Miskin. Miskin duit, miskin hidup, miskin ilmu. Tu sebab mufti negara Kemboja siap bawa anak-anak kecil, budak-budak seawal 6-7 tahun, bawa datang Malaysia, hantar sekolah pondok, biar dia dah besar pandai, bawa balik Kemboja, boleh hajar orang Islam kat sana.
Melayu campa tu ada dua jenis, satu cam 5, satu cam 7. Cam 5 tu dia semayang cam kita 5 kali sehari. Cam 7 dia semayang sekali sehari. Jadi seminggu 7 kali. Tu cam 7. Ada. Ada tu yang susah tu, bilik air pun tak ada. Ya, bilik air pun tak ada. Nak kencing kau berak, kau pergi ke somak tu. Kita pun sama pergi somak. Dah pergi somak tu adalah orang lain, cari tempat lain. Pergi kembara korban. Sampai kembara korban tu tengok memang susah lah. Siapa pernah pergi dia tahulah. Dia peti ais pun tak ada. Kita bagi daging tu disidai kat pagar tu. Koring kan. Kalau dia nak makan, dia siap sikit bawa masuk dalam. Macam tu lah sekali. Tahun ni siapa nak ikut saya jumpa, insyaAllah. Saya dah pergi 2 tahun lepas. Tahun ni nak pergi lagi 3 sampai 6 September. 4 hari 3 malam. Siapa nak pergi, jom pergi. Mudah-mudahan. Jadi balik pada kisah Nabi tadi. Jadi kalau kita sayang Nabi, kita akan ikut apa yang Nabi suka. Kita takkan buat Nabi tak suka. Kalau Nabi kata tadi, Nabi sayang umat Islam yang mengikut syariat Islam. Kenapa pula kita nak benci orang Islam yang ikut syariat Islam? Tak betul cara itu. Tu kena ingat. Sunnah Nabi kita akan ikut, daripada sabah-sabah sunnah, daripada sekecil-kecil sunnah yang Nabi buat kita akan buat. Tu cita-cita kita lepas ni keluar daripada masjid, apa sunnah Nabi kita nak buat. Yang senang-senang lah kita buat. Antaranya Nabi buat apa? Nabi bagi salam. Bagilah salam. Takkan bagi salam pun susah, bukan kono bayar bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Malahan Nabi dengan sahabat-sahabat, Nabi bagi salam dulu sebelum sahabat-sahabat bagi salam. Sahabat puas betul, target nak bagi salam. Nak bagi salam mesti Nabi bagi salam. Dia juga bagi salam. Dalam satu kisah tu sahabat sampai menyuruh balik tiang. Menyuruh balik tiang nak sorgah Nabi bagi salam. Baru nak sorgah Nabi juga bagi salam dulu lah. Macam mana kau nampak kau Rasulullah? Tak ada. Biasanya kau ada kat sini. Jadi aku tengok kalau tak ada tu mungkin kau ada beli tiang tu. Nabi bagi salam. Walaupun Nabi tu ketua, makna bagi salam tak merendahkan taraf kita. Masuk dalam surau, masuk masjid nampak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bagi salam. Yang kedua, Nabi senyum. Kita senyum lah banyak, baik muka kotak hari-hari. Masalah banyak pun Nabi senyum. Tu yang handa Nabi kita. Nabi senyum. Pernah satu ketika orang tarik rentap kan kain Nabi. Nabi pakai baju tu, dia rentap kain Najran tu, memang kain yang jenis yang kain tu kasar lah, benang kasar. Bertanda ni, leh Nabi ni. Nabi boleh pandang Arab Badui yang tarik baju tu, Nabi senyum. Malahan Nabi siap bagi baju tu ke Arab Badui tu. Nabi tak marah, senyum Nabi. Cuba kalau kita zap tarik, dah lama hidup dah. Itu kalau kita lah kan. Lah hambau kau ulau melingkau atas pagar tu kan. Kan. Orang Melaka ni bagus, dia kalau marah tu dia senang, dia straight forward, ada cakap ya. Kan betul. Daripada berkelok-kelok, payah juga berkelok. Kalau nak meminang pun straight forward, dia tak payah nak berkias-kias. Assalamualaikum. Ni kita ni datang nak minang anak kamu. Setuju tak? Macam tu ya terus. Ni berkias-kias. Assalamualaikum. Hajat di hati. Kan itulah. Kadang-kadang orang nak tanya, apa hajat datang beramai-ramai? Lah tak tahu lagi kau tu. Apa tu? Orang tuan KL, orang Kelumpur. Boleh tanya pula, apa hajat datang ramai-ramai? Lah tak tahu deh kau apa sebab kita datang tu. Hajat di hati nak memetik bunga di taman. Pula dah. Tak ada nursery sini dah. Bunga mana dah. Sebab tu kawan tu bisik, bunga tu orang perempuan dalam rumah ni. Allah bangap pula. Bunga ada banyak, yang mana satu idaman kalbu. Tak lain tak bukan yang dah lama tidak dipetik orang, tak disunting orang, yang dah lama berlari omak ke dapur, omak ibu tunggal. Yang paling lama tak kena sunting omak
Bukan anak kalau nampak cara berlari itu setujulah tu. Tu yang tak pasal-pasal tu. Kahwin dengan orang tua, target lain, dapat lain. Kan? Iya. Bila sabut Negeri Sembilan, orang paling takut nak kahwin dengan Negeri Sembilan. Sebab dia kata kalau siapa kahwin dengan Negeri Sembilan tinggal suara dalamnya. Sahilah. Yang sebenarnya memang dia nak pakai suara dalam, jangan cakap. Tak ada lah. Dia yang kes-kes tu ada pernah jadi dulu. Dia kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu ada tanah adat. Tanah adat bukan harta sepencarian. Tanah adat tu tanah bukan tanah sepencarian. Memang daripada keturunan atuk apa nenek-nenek turun ke mak saudara, turun ke dia, sudah turun ke dia. Kahwin dengan dia. Saya pun bukannya adat mana dah. Kan, tapi nak ceritakan balik. Sebab saya kena cerita ada orang itu sampaikan 3 kali putus tunang sebab dapat tahu dia orang ni 9. Ayo pun tahu benar cakap. Jadi bila dia kahwin, dia duduk atas tanah adat tu. Duduk atas tanah adat, buat rumah. Jadi bila bercerai, dia nak tanah tu tak boleh sebab tanah tu bukan harta sepencarian. Itu cerita dia. Tapi rumah tu kalau nak kau alihkan, ambil, bawa rumah, bawa, boleh, tak masalah. Tapi kalau dia nak tuntut hak dia dekat rumah tu, bagi 2, nilaikan rumah tu bagi 2, tetap dapat atas sepencarian, tak ada masalah. Jangan buat cerita. Saya pun cakap bukan suruh pinang saya ni dah, contoh kan. Kadang-kadang orang salah faham kan. Ya. Apa lagi sunnah Nabi yang senang-senang? Istighfar banyak kan. Nabi suruh kita istighfar, dan istighfar ni Nabi tak pernah tinggal. Istighfar ni mohon keampunan kepada Allah, dan Nabi tak pernah tinggal dengan tahap Nabi tak berdosa pun Nabi istighfar. Kita ni ya Allah berlambak dosa, melampuh kan. Relax kan. Kalau nak istighfar bila orang perempuan time terperanjat, astagfirullahalazim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dapatlah sekotul lagi tu. Sebab nak kena tunggu terperanjat baru istighfar. Sahabat tanya kaifa nastaghfir ya Rasulullah, Nabi jawab astaghfirullah. Paling senang. Dan Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang beristighfar akan digantikan kedukaannya dengan kegembiraan, akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dan yang ketiganya akan dikurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar lah banyak-banyak, yakin istighfar. Apa lagi Nabi buat? Yang paling senang juga, Nabi sabar. Sabar tu pun sunnah Nabi. Sabarlah banyak-banyak. Kadang tak dapat dia sabar walaupun nama Sabariah binti Sabah. Sabaruddin, nama anak Sabirin. Sabrina, Sabri, tak sabar. Lagi bongih lagi dia. Dia tahap sabar ni kan, orang marah ni kan. Ada orang dia copek marah, copek soju. Dia copek marah tapi copek soju. Ada orang lambek marah, lambek soju. Dia susah nak marah, tapi kalau sekali dia marah, memang lama lah, payah nak soju. Ada orang lambek marah, payah nak marah, copek soju tu paling baik. Dia susah nak marah, tapi kalau dia marah pun kau jawab okey dah. Yang paling tahu copek marah, lambek soju. Dah lah copek marah, bila marah tu tak sojuk-sojuk. Tengok kita tahap mana, sabar. Sabar ni Nabi ajar macam mana. Pernah satu kisah Nabi menziarahi Saidina Abu Bakar. Dia jumpa Saidina Abu Bakar, Assalamualaikum, salam. Dia pun berbual dengan Saidina Abu Bakar. Bila berbual dengan Saidina Abu Bakar, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dimaki Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar sedang berbual dengan Nabi, dia maki Saidina Abu Bakar, pumpam. Saidina Abu Bakar pandang dia. Bila pandang kali pertama, dia pun pandang Nabi balik, sambung berbual. Nabi senyum, ya tengok. Bila sambung berbual, Arab Badui ni sambung lagi maki tu, tungtang, dia tutuh macam-macam sebut pakai Saidina Abu Bakar. Kali kedua Saidina Abu Bakar pandang sekali lagi. Lepas itu Saidina Abu Bakar pandang Nabi, sambung berbual balik, pun Nabi senyum.
Kali ketiga dia sambung maki tu, Sayyidina Abu Bakar dah tak tahan. Dia bangun di baleh segala binatang yang ada kat kebun dia tu semua sabut dah. Daripada kambing sampai unta semua sabut dah. Tuntang dia bagi. Kali ni Nabi bangun, Nabi terus tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Masa tu Sayyidina Abu Bakar terasa, Nabi marah ke aku ni, Muhammad marah ke aku. Sebab belum pernah lagi Nabi kalau tinggalkan dia, tinggalkan sahabat-sahabat tak bagi salam, maknanya Nabi marah. Dia kejar Nabi, ya Rasulullah, beritahulah aku apa salah aku, beritahu aku apa salah aku, jangan biarkan aku bingung ya Rasulullah. Nabi pun jawab, sesungguhnya apabila seorang Arab Badui itu memaki hamun kau, dia cakap macam-macam dekat kau dan kau buat tak tahu, maknanya kau sabar, kau pandang aku, kau teruskan buat tak tahu. Ketika itu aku nampak berduyun-duyun malaikat berkerumun duduk di keliling kau dan mendoakan kesejahteraan kau. Itu sebab aku senyum. Kali kedua bila dia tambah maki hamun dia tu dekat kau dan kau sekali lagi buat tak tahu, aku nampak bertambah banyak lagi malaikat yang berkerumun, bergantung, bersenggayut semua mendoakan kesejahteraan kau. Tapi bila kali ketiga kau bangun dan kau balas maki hamun orang Badui itu, bila kau balik, malaikat tadi semua menghina kau dan meninggalkan kau, dan tempat malaikat-malaikat yang banyak tadi digantikan dengan iblis dan syaitan yang mana mereka terus-terusan menghasut kau, kutuk lagi, bagi lagi, maki lagi. Itu sebab aku tinggalkan kau, sebab aku nampak syaitan dan iblis banyak. Itu sebab kena sabar. Sabar banyak. Sabar itu indah kalau kita tengok hasilnya. Iya. Sabar. Cuba tengok Datuk K. Sabar. Dapat Siti. Tentulah kita bangsa tak sabar. Mana ada dapat? Itulah yang ada ke rumah tu. Tu sebab tak sabar lah tu. Contoh. Tak adalah. Gurau ya kak ya. Gurau ya. Itu kira sabar lah. Tu dapat ke rumah tu. Kan? Sabar banyak-banyak. Nabi ajar kita sabar. Surakah nak bunuh Nabi, sebab orang kafir Quraisy ni tawarkan siapa bunuh Nabi dapat ganjaran yang lumayan. Semua nak bunuh Nabi, termasuk Surakah nak bunuh Nabi, bawa kuda ni sambil bawa pedang ni, naik kuda dokek kat Nabi, tersungkur kuda, jatuh. Bila jatuh tersungkur, Nabi bukan dia pijak nak ambil kau, tak. Nabi senyum, aku maafkan kau. Nabi tahu jalan. Kali kedua pun macam tu, tersungkur. Tak apa kena kuda tu, tersungkur je. Nampak Nabi tersungkur, sampai kali ketiga pun tersungkur. Sudah banyak kali sudah Nabi, aku maafkan kau. Akhirnya Surakah pun surrender, langsung masuk Islam. Masalah Nabi ni, sabar. Daksur pun sama nak bunuh Nabi, dah letak pedang kat Nabi ni. Sekarang kau cakap, wahai Muhammad, siapa yang boleh selamatkan kau, wahai Muhammad? Nabi senyumnya, Allah. Bila jawab Allah, mengelata tangan tu, lapis pedang tu, menggigil badannya. Kali ni Nabi dengan senyum ambil balik pedang tu, dah letak lah ke leher Daksur. Sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu? Tak ada siapa, wahai Muhammad. Langsung dia kata, aku maafkan kamu. Dia pun letak balik, dia pun jalan. Terpesona dengan kasih sayang Nabi. Langsung dia masuk Islam. Tu Nabi kita eden orang lain dan boleh, tapi dalam hal ni dan tak dapat sabar dah. Kadang-kadang kita macam tu. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hentak belantara. Umat ayat kan. Untuk memaafkan dia tidak sekali-kali. Jangan memutuskan silaturahim terutama. Jangan, dan tak nak ada hubungan dengan dia, dan bukan sedara dengan dia. Kau jangan sekali-kali lagi lalu depan rumah aku ni. Dahlah itu satu-satunya jalan nak keluar pertaman tu. Mana pula arah dia nak ikut. Contoh kan. Aduh, kadang marah tu, marah ni setan. Bila setan yang ngasut kita sampai tak fikir tu. Marah. Baik-baik kan elok tu, sebab kita lepas semayang dah doa, dah zikir, doa kan semua bangun. Sallallahu ala Muhammad, salam seorang-seorang. Dalam salam-salam tu kan, lah kau pun ada tu.
Selama ni tak ada. Samsul debat dah. Contoh lah kan. Iyalah. Dia memang betul. Nak besok tarawih. Tahu tak tarawih? Time tarawih lah kita paling tak terperanjat kalau tengok muka yang tak pernah nampak tiba-tiba ada. Betul tak? Nah, macam tu lah kita buat. Sebab mengeratkan persaudaraan. Jangan kita sebut-sebut. Kau ni tak pernah datang, tiba-tiba datang apa hal. Janganlah. Ni rumah Allah. Siapa-siapa pun boleh datang. Datanglah. Kan? Nah, tu dia keadaan ni. Ya? Apa lagi sunnah Nabi? Macam-macam. Makan. Ikutlah. Sunnah yang paling senang sekali makan. Itu pun tak boleh buat kau. Buah tamar. Makan buah tamar. Ini makan buah tamar time puasa. Nazak iklan. Makanlah buah kurma. Sabdaya. Kan nazak bunyi tu. Raya meninggal sebab tak dengar dah. Tiba-tiba puasa nazak dia balik. Tahun ni tengok ada tak suara balik? Sabdaya. Kan? Dua benda, dua makanan yang kat rumah Nabi yang Nabi tak pernah tinggal, memang ada kat rumah Nabi. Pertama tamar, yang kedua buah tamar, yang kedua madu. Faham orang perempuan? Faham tak? Kalau faham angguk. Faham tak? Alhamdulillah. Macam itulah semangat yang kita mau. Madu lebah. Saya nak tanya orang lelaki, kalau cerdik, berapa sudu nak makan madu ni? Cakap. Berapa sudu nak makan madu ni? Alhamdulillah. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Bergantung kemampuan masing-masing. Makan madu lebah, saya cakap. Jadi mesej sampai, itu penting. Kan? Maknanya makan. Iya, benda yang paling senang. Malahan Nabi berbuat baik pada jiran. Itu pun sunnah Nabi. Nabi kata tidak beriman seorang mukmin yang menyakiti tetangganya. Ya memang. Bila sahabat tanya siapakah jiran kita ya Rasulullah, siapakah yang dikatakan jiran, Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Bonong sahabat tu, kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu. Nabi tanya, apa sahabat tanya, ya Rasulullah 40 atas 40 bawah tu macam mana? Nabi kata kau ikut je lah. Nabi kata rupa-rupa zaman kita baru jumpa. Tu sebab kalau ada anak-anak kita, kalau ada yang duduk rumah flat tapi tak kena orang atas, pindahlah. Payah kan? Jangan cakap rumah flat, kadang-kadang rumah kita kat kampung, kiri kanan depan belakang, kat taman pun tak boleh nak baik. Susah hari ni. Paling senang macam mana? Pergi masjid, itu paling senang. Bila semua pergi masjid, kat situ boleh jadi baik. Itu cara. Tak ada cara lain ni dah. Orang dulu-dulu lain. Orang dulu-dulu kalau tak sidai kain petang tu dah tak sihat kira tu. Kalau tak nampak dia keluar lah nyapu-nyapu laman, mana tak sihat tu. Pergi ditinjau. Assalamualaikum, tak nampak lah nyapu ini. Itulah tak apa sihat lah. Orang dulu-dulu senang signal. Sekarang lantaklah belalang tumbuh macam ni. Lalang, pokok, ular dah membalit dekat tiang. Tak ada dia peduli dah jiran tu. Iya, rumah flat apa ni, apartmen dekat Putrajaya tu lebih 7 hari busuk dah mayat dalam rumah, dah terbau, baru tahu ada orang meninggal dalam rumah. Apa nak kata? Ini tu lah zamannya baik hal masing-masing. Baik hal sendiri. Tu sebab kalau ingat mati saya cakap tadi, dia akan pergi masjid. Sebab apa? Tahu. Dia kata kalau saya meninggal minta imam uruskanlah saya punya. Dia ingat mati. Orang ingat mati ni Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Pertamanya tidak akan melengahkan taubatnya. Yang kedua dia akan beramal dengan rajin. Dan yang ketiga dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Pergi nak kerja. Kan? Tanyalah orang lama. Orang lama nak beli kereta tak ayah? Dah lah, cukup lah. Ayah apa yang ada lah. Ayah naik motor tu pun yang penting ayah lepas pergi masjid. Sudah. Nanti hujan lah. Hujan basah tu ya. Naik kereta tak adalah basah. Siapa cakap turun tang kereta kono ya hujan. Tengok.
Dia syukur dengan apa yang dia ada. Anak kerja apa ni? Dah tua ni layan cucu je lah. Betul dia sebut macam tu. Sebab pada dia dah cukup segala. Kerja dah kerja, rumah dah beli, anak dah besar-besar, semua dah lepeh. Apa nak kerja? Tunggu akhirat dia. Faham kan? Cinta Rasul, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Dan bila sebut tentang akhlak Nabi tadi, syukur pun satu benda akhlak Nabi ajar kita. Syukur banyak-banyak. Saya sebut Nabi baik-baik dengan jiran tadi. Termasuklah Nabi kalau masak kan, Nabi akan lebihkan masakan tu sebab Nabi boleh bagi kat jiran-jiran. Malahan Nabi biasa melebihkan kuah dalam makanan Nabi. Maknanya kalau kita masak kuah lebih, itu sunnah Nabi. Kalau tanya kenapa kalau lebihan kuah, biasalah kan sunnah Nabi dapat pahala. Kenapa kalau lebihan kuah, dan gomah hirup tak dapat pahala, menterdarah lah dapat. Ni niat nampak kan? Lepas tu Nabi buat apa lagi? Sondo gurau. Nabi bergurau dengan isteri. Gurau Nabi. Kita gurau tak? Dah tua ni tak ada mana nak gurau. Ni jangan cakap laki ni lagi tua lagi manja tau. Kalau suami kita rapat-rapat, orang perempuan dengar ni, bila suami rapat-rapat dengan kita, abang ni kenapa rapat-rapat? Saja nak rapat dengan awak, dah lama tak rapat macam ni. Rapat dah lagi. Macam tu cakap. Lagi rapat lagi. Macam tu Ini apa rapat ni? Mengeseh-ngeseh, tergabur-gabur. Apa nak? La ilaha illallah. Tak boleh ke rapat nak mampu orang tua ni. Tak boleh pula nak rapat. Kan? Mesra. Apa salah? Cuba baik. Saya tengok dekat bazar Ramadan ni, cerita ni dah habis 10 tahun dah. Masa saya tolong mak saya berniaga mungkin. Orang tua tu macam ni ngigil lah dengan isteri dia datang. Sampai dekat tempat saya berniaga tu, saya nampak dia bercakap apa tu? Abang nak kuih yang mana? Abang cakap lah. Dah tua dah, panggil abang kali. Bang nak kuih yang mana? Ikut sayang lah. La ilaha illallah. Ikut sayang. Dah tua pun sayang lagi. Barulah ada semangat tu tak? Balikkan cakap, tukar. Atuk neneknya tukar. Balik tukar. Orang lelaki, Assalamualaikum sayang. Bin jatuh ke dapur tu. Apa ranjat dengan tak ada lah kemesraan, tak kira lah kan apa juga panggilan kita, sondo gurau, ya. Jadi ni ada satu soalan daripada saya baca soalan sebab kan kejap lagi kan takut tak sampai jawab kan. Soalan ni tanya tentang diminta ulas berkenaan dengan pengambilan harta-harta anak yatim yang diambil tanpa pengetahuan anak-anak tersebut. Gas juga mengikut hadis dan Quran supaya menjadi pedoman untuk semua orang. Harta-harta anak yatim. Terima kasihlah pada yang tanya ni. Kalau ikut harta anak yatim ni memanglah, ikut harta anak yatim ni memang tu hak dia dah ada. So, sebab kalau kita baca pada khutbah wida Nabi sebut kan, sesungguhnya ada hak seorang muslim pada harta tu. Maksud hak seorang muslim yang lain ada pada harta kita, maksud termasuklah zakat, termasuklah ini kan. Pulangkanlah wang itu ikut amanah. Dah ada, Nabi dah sebut dah dalam khutbah wida Nabi. Sebab apa? Kadang-kadang orang terlepeh pandang. Kadang-kadang dia cakap kan, aku bukan tak nak contoh. Ada berlaku dalam kes-kes anak yatim ni, isteri dia meninggal. Isterinya meninggal, ayahnya dia jadi sebagai pemegang amanah untuk jaga duit anak tu. Jadi dia akan diminta bagi pada anak dia. Dia tulis mungkin wasiat isteri dia bagi ke anak dia ketika anak dah umur 21 tahun ke 18 tahun ke. Jadi sementara tu suami akan pegang. Dia dah setuju macam tu. Pegang. Dalam pegang-pegang tu dia tarik duit tu untuk kegunaan peribadi tu dah tak amanah dah tu. Walaupun dia ganti balik. Sebab tak boleh.
Dia ambil duit tu. Kadang-kadang dia bagi alasan. Kadang dia bagi alasan apa? Dia bagi alasan, aku bukan tak nak bagi duit kat dia, nanti dia boros. Umur dah 21 tahun, tak bagi, dengan alasan boros. Ni bukan cerita boros tak boros, tu hak dia, jangan ambil. Jangan ambil. Kalau kita tengok dalam ayat Quran ada sebut, kan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sana yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesihatan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Merujuk kepada memelihara anak-anak yatim agar takut pada Allah dalam hal anak-anak yatim. Jangan berani memakan harta anak-anak yatim secara batil. Peliharalah mereka dengan kasih sayang seperti mereka memelihara anak-anak mereka sendiri. Jangan berbuat sembarangan terhadap harta anak yatim yang diserahkan kepada mereka. Mereka harus menjaganya baik-baik agar jangan sampai dikala ia mati ia akan meninggalkan anak dalam keadaan yang tak punya apa-apa. Sebab makan benda tu samalah macam makan benda haram, samalah. Walaupun duit tu halal, duit bekat, duit isterinya, arwah isterinya, sama. Duit anak yatim bukan nak, kalau kita lah pegang amanah jangan ambil. Kan Nabi sebut janganlah makan benda-benda yang haram. Carilah perkara-perkara yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tu dia. Malahan Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk dalam paut, sesungguhnya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram tu ada di dalam pautnya. Wa na'udzubillah. Dan malahan Nabi sebut lagi, dan barang siapa yang mati dalam keadaan ada benda haram dalam paut dia, maka bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Alhamdulillah, tu jangan. Duit ni Nabi pesan bukannya tu ya, contoh macam kita jaga persatuan ibu tunggal ya. Kutip duit RM50 contoh kan, setiap bulan ada iuran keahlian. Duit tu patut guna untuk tujuan ni, kita buat untuk benda lain tak boleh. Contohnya dulu macam sekarang ni, mak saya kat kampung kan, dia pakat 15 orang grup dia kat kampung. 15 orang dia pakat bayar RM50 sebulan seorang selama setahun. Sampai hujung tahun dia kira berapa ada duit tu, dia akan tengok siapa orang kampung yang susah, yang pergi masjid rajin tapi tak mampu, dia akan guna duit tu hantar dia pergi umrah. Jadi kalau dia dah, maknanya semua dah setuju duit tu disimpan, amanahnya untuk itu. Kalau orang tu yang simpan, tak apalah, tarik dulu nak guna untuk benda lain. Contohnya beli motor tu, buat deposit motor, nanti besok ada duit bayar balik, contoh lah kan. Tak amanah dah tu, walaupun ganti balik. Amanah bukan untuk itu. Yang main duit amanah ni lain. Macam tu juga macam anak-anak kita yang pergi universiti tu, kita bagi ni amanah, duit ni duit belanja, kau jangan guna buat benda lain. Kan, tapi dia guna untuk buat benda lain tu. Kadang-kadang anak kita tiba-tiba bingai belajar tu, bab tak apa benda dia guna duit tu untuk buat benda lain. Dia belanja girlfriend dia makan, wahalah, ya bagi duit untuk apa? Untuk dia beli buku, untuk dia makan, untuk masa belanja. Nampak tak? Bab Nabi tak ajar macam tu. Itu sebab kita ni kena belajar syukur dengan apa yang kita ada. Duduk kat Malaysia ni, syukur banyak. Macam ni kan, selalu saya cakap, Nabi tak ajar kita gaduh, kita jangan ramai. Elok duduk sesama, tak ada kira. Tu sebab majlis ilmu ni ompek nilai. Pertama nilai apa? Pertama nilai kerohanian dalam diri kita, tenang, ingat sayang ke Allah, sayang ke Rasul, tu kita datang. Yang kedua nilai akhlak Nabi yang kita cerita, yang elok-elok kita cerita. Mana ada cerita mana tak elok, mana yang baik-baik yang kita cerita. Yang ketiga nilai apa? Nilai sosial. Yang datang malam ni macam campur. Bukan, adakah dia tulis bawah tu ceramah malam ni dikhususkan untuk mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas saja? Ada? Tak ada kan? Semua orang boleh datang. Ada yang kerja government, ada yang kerja biasa, ada kerja jadi pion, ada yang student, ada yang anak yatim, ada, semua datang. Dan yang compact nilai apa? Nilai kesatuan ummah. Tu kita datang. Malam ni berapa ramai yang datang pakai kem plekat, IC pun tak bawa. Punya elok kat Malaysia ni lah, senang betul. Tadi saya tengok orang melakon ni koreh-koreh kepala.
Mana yang pakai helmet naik motor datang tadi? Tak ada. Oh, jalan bosa tu. Punya handa amat tak? Tu nikmat kat tu Allah Ta'ala bagi. Tu sebab tu sebab tadi Nabi ajar kita syukur. Belajarlah syukur. Syukur alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala bagi aku. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala bagi juga aku umur panjang-panjang sampai ni. Umur panjang tak ada masalah, cuma cara nak minta doa umur panjang ni kalau buka kitab Minhaj Al-Abidin kan, kita jangan panjang cita-cita, cuma kalau betul nak minta panjang umur, lapik doa tu, ya Allah jika adalah kebaikan kau panjangkanlah umur aku. Macam tu doa. Panjang umur nyusahkan orang buat apa kan. Sudah anak pun poning macam mana lah abah ni ya Allah Akbar. Dah tua kita duduk je jauh lah, seorang kerja Putrajaya, seorang kerja ke Kedah, seorang dah ke Allah Perlis, seorang ke sempadan Thailand. Dia jaga perbatasan tu. Macam mana ni? Sudah anak-anak fikir cakap bah macam ni lah bah, omak dah tak ada, abah tak nak kau cari ganti omak. Tu deh. Orang tua ni dia handa tu, dia tak gelojoh dah. Tak ada siapa boleh ganti omak kau. Tapi kalau dah tu keputusan anak-anak, abah ikut dia. Nampak cara tu kan. Sudah tapi siapalah yang nak ke abah ni? Ayat aduh bah, siapa? Yang seorang tu umur 35 tahun. Dia baru kahwin, ada sekali dia kahwin kan, tu meninggal laki accident. Sampai sekarang takkan kahwin. Baru hari ni hati tu buka bah. Nampak macam tak minat je. Yang kedua tu umur 55 tahun bah, tapi pencen cikgu disiplin. Kalau dia kahwin dengan abah, kira kalau abah makan ubek takkan ambil dah. Tapi yang ketiga tu 65 tahun, sebaya dengan abah, penyakit pun sama. Yang ketiga tu tak payahlah, belum bawa pergi hospital. Habis mana satu bah? Yang 35 kau, yang 55. Ikutlah mana yang kau rasa baik. Tapi kalau boleh biarlah yang 35. Pandai dah kan? Iya kan? Tapi kita kalau nampak orang kahwin muda kan, dah tua kahwin muda, mulut tu jaga. Orang kita ni kadang gata bona. Waktu kahwin muda, ni semua jodoh tau, Allah Ta'ala dah tulis. Tak ada nak kata-kata dah. Allah Ta'ala tulis, Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala tulis tu jodoh dia. Doakanlah yang terbaik. Mudah-mudahan dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Doa. Iya. Kadang susah orang kita ni, mulut macam saya cakap tadi. Dalam hati tu terlampau banyak bersangka-sangka. Kan macam kisah ada seorang lelaki tu, dia sepanjang hayat dia beli, dia pergi kedai arak, dia beli botol-botol arak banyak, dia beli habis bawa balik. Lepas itu dia pergi rumah pelacur tu kan, dia bayar semua pelacur tu, sampai pelacur tu semua balik. Jadi orang cakap pengguna dia ni semayang, minum arak banyak, layan perempuan pelacur tu. Sudah bila dia dah mati baru orang tahu, rupa selama hayat dia beli botol arak tu bawa balik, dipecah botol arak tu semua dibuang supaya nak ngelakkan ada orang minum arak gitu. Perempuan pelacur tu rupa dia bayar seorang, dia habiskan duit dia bayar pelacur-pelacur ni supaya perempuan ni balik, tak payah layan lelaki hari tu. Kita kadang menyangkut dengan tengok tu, sangka ni mesti macam ni, mesti macam ni. Tetapi kita pula sebagai individu muslim nak jaga diri kita jangan terdedah kepada fitnah, nak kena jaga. Kan contoh orang ni jamu saya minum, dia pun bagi cawan dia pun tuang air, contoh. Bila tuang air, cawan tu pula ada tulis Carlsberg, contoh. Cawan Carlsberg tu cawan cendera hati. Payah warna lah buka air ni. Dah. Lama dah tak jumpa cawan macam ni. Ada li koleksi cawan ni kan. Contoh kan. Jadi dalam cawan ni, cawan Carlsberg. Kita dah tahu cawan tu, contoh dia tulis Carlsberg tau. Memang betul cawan tu bukan isi arak. TO ya contoh tapi orang yang tengok, ya Allah minum arak deh gitu. Salah siapa? Kita patut tukarlah cawan ni, jangan cari cawan lain. Kita boleh buat. Kenapa kita nak minum kat cawan tu?
Macam tu juga macam orang perempuan yang berkojo kat luar, lelaki perempuan berkojo kat luar. Time minum berdua dengan rakan sepejabat yang bukan suami isteri, tapi masing-masing dah kahwin ataupun seorang tu anak dara atau seorang tu bujang, pergi makan sesama berdua. Orang boleh cakap tak? Boleh cakap. Ni semua fitnah, kami tak buat apa-apa. Yang kau pergi berdua apa hal? Nampak? Berdosa juga sebab dia menyumbang kepada fitnah tu. Ya main. Iya. Macam pengusi masjid lah. Kan, pengusi masjid ke timbalan pengusi ke, bila sampai bantuan ibu tunggal jangan pergi seorang-seorang. Ajak ramai-ramai, kan jadi fitnah kan. Kedua pula kan timbalan pengusi. Pergi, Assalamualaikum, salam. Ya Allah, Datuk, kenapa tak cakap nak datang? Dia kan kacau. Kawan tu tak sampai capai tudung, ditarik sarung caution, jadinya macam mana tu. Apa tak cakap nak datang? Adalah orang nampak. Ya Allah, bila orang nampak jadi cerita. Nampak tak? Wahal tadi boleh pergi ramai-ramai, dia cakap imam tak payah ikut imam, yang ni saya cover. Kan? Tu payah. Contohlah kan. Tapi bukan sini dah. Ni benda ni berlaku kat Afrika ni. Kat Melaka tak ada. Kan? Jadi kena jaga. Dan kalau kita tengok Abu Laits kata jaga 7 perkara. Abu Laits kata jaga 7 perkara. Pertama, jaga lisan, mulut kita jaga. Ya, masyarakat kita. Nabi pun tak suka kita mengadu domba. Nabi pun tak suka kita memfitnah orang. Nabi kata orang yang macam ni, yang goma membuat ghibah, bercerita pasal orang, ngumpet orang, mengata orang, dijanji 3 perkara. Pertama, doa dia tidak akan dimakbulkan oleh Allah. 1. Yang kedua, akan ditolak segala kebaikan untuk dia. Kalau dia buat kebaikan, tergantung, tak terima selagi mana orang ni tak maafkan dia. Dan yang ketiga, akan dipindahkan keburukan orang yang dicakap tu. Lisan jaga. Lisan ni satu, lisan berlidah yang kita cakap, satu lagi lisan berjari. WhatsApp, WeChat, BeeTalk, Facebook, jaga. Yang kedua, jaga hati, jangan sangka buruk. Dah sebut dah, jangan sangka buruk, yang elok-elok sangka. Ni macam tu lah tu. Bang, jiran kita minjam cangkul dah 7 bulan tak pulang bang. Sangka baik, agak dia terlupa tu. Tak apalah, cangkul tu kalau tak ada berapa ringgit bona, nanti abang beli lain. Kan senang. Ni pergi tanya, pergi dah tak pun pergi tanya, Assalamualaikum, cangkul saya dah 7 bulan tak pulang. Ya kau? Bukan dah pulang kau? Rupanya dia ingat dia dah pulang. Boleh cek beli, ada kat belakang minta maaf lah, memang tak teringat. Nampak? Kita tadi dah marah dah. Sebenarnya dia terlupa. Normal lah lupa. Yang ketiga, jaga apa? Jaga pandangan. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Tadi yang telefon tadi saya cakap kan, jangan tengok laman sesawang yang bukan-bukan. Ingat mati. Buat mati time tu macam tu ya. Kemudian jaga paut, jangan telan benda-benda yang haram pun saya dah sebut. Kemudian jaga tangan, perbuatan kita, buatlah benda yang elok-elok. Seterusnya, jaga langkah yang ke-6. Langkah kita biarlah pergi tempat yang baik-baik, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi menziarahi sahabat-sahabat, pergi mencari ilmu, contoh kan, pergi kuliah-kuliah. Itu yang terbaik. Dan yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul. Ingat, dunia ini bukan tompek tinggal, tapi tompek meninggal. Kalau tompek tinggal tu yang bila kita terlampau banyak cari benda-benda dunia, jadi borek kita nak tinggalkan dunia sebab dah sayang ke dunia, tu bahaya. Jadi macam Bangladesh, Bangla kumpul duit banyak-banyak, makan sikit ya, dia makan banyak, tapi lauk bukan lauk apa pun, kuah kari ya. Sebab dia tahu Malaysia bukan tempat tinggal, duit semua dikirim balik Bangladesh. Boli kereta, boli motor, boli sofa, rumah dah lawa dah, tak sabar nak balik Bangladesh. Macam kita lah, dah kirim amal ibadah kita, simpanan akhirat dah banyak, tak sabar anak mati esok. Siapa yang tak sabar anak mati? Tak ada berani lah kan, termasuk yang bercakap ni.
Iya, kadang-kadang kita tu kena tanya balik, semak balik diri kita. Terlampau mengajar dunia sampai terlupa. Iya, lekoi lagi. Tu sebab baik ingat Nabi pesan kayak gitu banyak-banyak tu dia. Kan? Nabi suruh ingat satu benda yang akan menjadi pemusnah kelazatan dunia, mati. Sebab selalu sebut ingat mati. Ingat mati elok panggil kita. Kalau ingat mati, kita akan jaga isteri kita baik-baik. Kalau ingat mati, isteri akan layan suami elok-elok. Kalau ingat mati, dia akan layan anak dia elok dan pastikan anak-anaknya itu mendapat didikan yang sempurna. Kalau dia ingat mati, dia akan rajin amal ibadah. Kalau dia ingat mati, dia akan buat segala kebaikan yang dia boleh buat, dia akan buat dengan sesungguhnya. Itu sebab selalu saya sebut pasal ingat mati. Jadi ingat Nabi ni adalah contoh ikutan terbaik, uswatul hasanah. Amalkanlah sebanyak mungkin sunnah Nabi, sebab Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dan Nabi sebut juga, jangan terlupa, Nabi sebut juga barang siapa yang memperlekehkan sunnahku, maka haram baginya syafaatku di akhirat kelak. Alhamdulillah. Tu sebab jangan main-main. Kadang-kadang ada budak kita ni tak biasalah makan buah tamar ni. Tak boleh ke? Tampan sekali. Kotuk sekali kan. Kadang ramai cakap tu. Ada lah yang cakap tu, pagi raya memanglah Nabi makan buah tamar sebab masa tu mana ada lamang lagi kau ajar. Main-main dia. Ada yang cakap macam tu, niat nak bergurau. Tapi tak kono. Bab Nabi jangan kita bergurau. Jangan bila kita bergurau besok mempelekehkan Nabi, akhirat sok kita minta tolong dengan Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Nabi jawab laisa minni, kau bukan sebahagian daripada aku. Jangan. Itu sebab amal sunnah Nabi biar dia sikit tapi berterusan. Tu dia. Apa sunnah yang paling senang? Puasa sunat Isnin Khamis rasa boleh buat hari Senin ya, buat hari Senin ya. Zikir tu astagfirullah dapat buat 3 kali ya. Tak apa 3 kali sehari kita buat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tu yang dapat buat, tak apa. Tapi setiap hari buat, itu lebih baik daripada buat astagfirullah tu 1000 kali tapi tu langsung tak buat lagi dah. Ponek lah, payah dia. Kan? Biar walaupun sikit tapi berterusan, yang tu Nabi lagi suka. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Terima kasih banyak atas undangan saya kepada saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah, mana yang kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.